Saya kecil-kecil dulu, saya nakal. Adik-beradik saya 12. Kat rumah saya, bapak saya, mak saya sayang dia. Baik semua sekali. Tapi itulah keluarga saya dulu kan, belum betul-betul kenal Tuhan, tak kenal Allah. Saya Cina. Tahu kan ke tak tahu? Tak tahu, saya Cina. Saya pergi daftar surat beranak-anak. Sekali dekat situ dia kata anak ustaz keturunan Cina. Saya pun tanya dia, kenapa anak saya Cina pula? Yalah encik keturunan Cina ni, lupa pula Cina. Sebab hari-hari ceramah, duk ceramah lupa dah kan. Cina rupanya saya ni. Jadi lepas tu, kecil dulu, bapak saya memang dulu-dulu lah, zaman dulu kan. Cerita saya kecil, bapak saya kaya, senang. Dia lain macam sikit hidup tu. Tak kenal Allah, tak kenal Tuhan. Saya pula kecil-kecil dulu degil. Degil betul bang. Sampai bila degil je kan, cikgu kata, ada cikgu tu kata, tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa dah, banyak makan babi. Dulu pada belakang cikgu tu lalu, tak boleh buat apa dah, banyak makan babi. Dulu rakam dalam ni dengan bunyi kuat, pakai mic. Sambil lalu je dulu, degil, kecil-kecil dulu. Pada kecil suka matematik dengan suka cerita polis dengan perompak masa kecil-kecil dulu. Tapi bukan nak jadi polis, nak jadi perompak. Jadi kerja merompak, habis pada darjah 4 merompak. Join budak-budak besar, merompak pasar raya merompak. Merompak, masuk sumpah pasar raya. Kawan-kawan saya budak besar-besar. Macam itulah hidup saya. Dari kecil-kecil tu. Kawan budak besar-besar. Merompak, hobi betul merompak tu. Pantang. Kat sekolah macam tu juga. Kawan nak pinjam tape game, janji nak bagi. Girlfriend dia minta, dia bagi kat girlfriend. Bukan girlfriend budak perempuan. Kau main, budak lawa minta, tak bagi kita. Saya pindahkan beg tu semua sekali. Sorok belakang tandas. Habis satu beg tape game. Cikgu saya tolong cari. Sebab saya pengawas. Saya tolong cari. Tolong cari. Buat cari satu kelas. Rupa kita dah sorok belakang bilik air dah kan. Dulu kecil degil. Macam-macam lagi lah. Tapi satu hari bila saya dengar seorang cikgu matematik saya dalam kelas kata, tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Masa saya dengar tu saya nangis. Tak berhenti saya nangis. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Pakai terompah, otak kita menggelegak. Saya dengar tu, tahu tak cita-cita saya yang pertama apa dia? Saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Saya tak nak keluarga saya masuk neraka. Saya nak mak ayah saya masuk syurga Firdaus. Saya nak mak ayah saya masuk syurga. Saya belajar kenal Allah, pergi masjid komputer belakang, nyuruh-nyuruh. Bapak saya kadang belasah saya. Dia angkat kayu pukul 7, anak-anak semua dalam rumah. Bukan anak-anak, jiran-jiran sikit masuk rumah. Garang bapak saya. Dia kalau pegang kayu ni, dia kalau pergi jauh kan, Pahang ke KL, gerak sekarang. Daripada berak tak jadi, cancel, terus gerak. Bapak saya tu. Tapi dia romantik, dengan mak saya dia romantik. Mungkin sebab tu Allah beri dia hidayah. Dengan mak romantik, penyayang. Dia kalau makan berdua bang. Siap makan suap-suap ni. Kita pula tengok seram juga. Makan suap-suap. Tu tak apa lagi, mak masak belakang, dia peluk dari belakang. Dulu ayah saya. Tu tak apa lagi, mak masuk bilik air, bapak masuk sekali. Tahu pula dia yang tu. Tu hadis Nabi tahu bang, sunnah mandi suami isteri. Abang dia buat? Mandi jangan malam ni, tunggu hari ketiga. Saya balik malam ni keratkan kaki kan, tak adalah. Gurau. Jadi mandi sekali tu sunnah Nabi. Berebut air kan bang. Jangan mandi jauh-jauh. Atau mandi ramai-ramai, bawa mak yang betul sikit mandi semua sekali kan. Mandi berdua je, tu sunnah Nabi. Tu Nabi ajar, memang dapat pahala. Nak sunnah-sunnah lain payah, yang tu mampu bang, buatlah bang. Itu pun tak nak pahala, dapat seronok, dapat sedap pun dapat, semua dapat kan. Apa lagi bang, buat balik kang. Mandi sekali balik mandi sekali. Lepas tu, tapi Nabi mandi berebut air. Jangan mandi jauh-jauh pula. Yang mandi sebelah sana sempit pula air ni, jauh sikit kan. Tu dah bergaduh pula kan. Kasih sayang. Nabi keluar masuk rumah bang, cium isteri. Abang ada buat, keluar rumah masuk cium. Kalau takut batal duduk, cium kepala kalau tak mampu sudah sini sikit, laga gigi palsu. Gigi palsu. Sunnah Nabi. Romantik. Nabi kalau kat masjid ulur kepala kat rumah, isteri sikatkan kepala Nabi. Kasih sayang. Bapak saya amalkan sunnah-sunnah Nabi tu semua amal. Walaupun dia belum kenal Allah. Lepas tu tahu tak apa jadi. Kalau pergi jauh-jauh, Pahang pergi KL atau Johor pergi KL, mak saya tak ikut, bapak saya tak akan makan. Jadi kerana kisah cinta mak ayah kami anak-anak selalu kelaparan. Terbulung. Pergi jauh-jauh, kalau sebut KFC je, KFC bapak saya berhenti belasah dulu. Bapak saya memang tak ada beli kat KFC tu, takut. Tak suka. Apa orang Melayu cakap orang putih pula, kita Cina pun cakap Melayu. Dulu-dulu lah macam saya punya Melayu tu apa, tak percaya kan. Dulu lah kecil-kecil tu kan. Punya sayang Melayu tu, bahasa Melayu tu kan. Bapak saya lah mengajar tu. Dia memang sebenarnya tak pandai juga bahasa Inggeris tu sebenarnya. Dia beli barang berpagi, Melayu sama Melayu, bagilah murah sikit. Bapak saya Cina Melayu masa bila pula kan. Saya pun terkejut, bila pula bapak aku jadi Melayu ni. Pagi-pagi beli barang kan. Tu bapak saya, dia romantik. Tapi satu hari dengan anak-anak, dia tak pernah cakap dengan anak.
Tak pernah cakap. Saya anak ke-10 daripada 12. Saya dalam bilik, saya nyorok baca Quran hadis dalam bilik. Tengah-tengah saya baca, mak saya datang dekat. Mak saya seksi juga, lawa lah mak saya. Ialah tengok anak insya macam mana kan. Dia rasa macam nak muntah lah. Mak saya duduk, mak saya dekat dengan Allah, belajar semayang. Mak saya baik, saya sayang dia berubah. Makin banyak berubah sampai hari-hari takhir dalam hidup dia. Dia sangat suka cerita Nabi, dia dakwah anak-anak saudara suruh jaga semayang. Dia betul-betul luar biasa. Tapi bapak saya tak nampak jalan masa tu. Saya pun doa hari-hari. Bapak saya baik, saya sayang dia. Dia lagi sayangkan saya. Dia sempurna, tak ada apa kurang. Tengah-tengah saya baca Quran hadis, tiba ayah saya datang dekat dengan saya. Dia pegang kaki saya. Dia masuk bilik. Aduh, tak kunci pintu. Saya pula masa tu dakwah semangat gila. Saya daripada satu memang habis semua orang saya dakwah bang. Memang macam tu. Tak kira siapa, semua saya dakwah. Kawan saya yang satu dulu masa saya satu, saya ajak orang masuk Islam 7 orang. 4 kekal sampai sekarang, 3 tak kekal. Semangat berdakwah. Semua saya dakwah. Polis tahan saya pun saya dakwah dia. Tak lesen cik-cik. Lepas kena saman ceramah, pegang tangan polis tu. Pak cik pergi masjid sama-sama main zuhur. Allah marah nanti. Kenapa zuhur buat Roblox main zuhur? Dulu kecil. Sekarang tak lah. Sekarang baik dengan polis, selalu ceramah kat Bukit Aman kan. Jadi pegang masa tu. Pak cik sampai last sekali bila saya lalu, dia tak tahan lah saya. Biarlah budak ni jalan je kan. Sebab kalau berhenti memang saya pegang tangan 2-3 orang saya pegang. Saya macam tu. Budak tengah lumba motor tahan. Budak geng besar-besar ni tahan motor. Berhenti. Allah yang jadikan kita. Budak tengah angkat tayar. Tunggulah turun dulu tayar dia kan. Tengah wili-wili semua tembok jalan semua singgah. Kedai-kedai semua singgah. Lepas beli barang ceramah kawan jual kedai tu. Pak cik Allah jadikan kita jaga solat pak cik kat masjid. Zaman Nabi laki semai kat masjid dulu-dulu. Habis semua ceramah kat kampung tu. Satu kampung kenal. Sampai orang tak nak buka pintu kalau saya datang. Jumpa anak kunci pintu, takut. Yang bukan Islam lagi lah. Memang semua tak kira. Habis semua saya dakwahkan. Saudara ke apa semua situ habis semua sekali. Semua saya ceramah. Nak ceramah. Cikgu sains, ada seorang cikgu sains tu. Saya pegang kaki dia. Cikgu tolong mengucap. Saya sayang kat cikgu. Tak nak cikgu masuk neraka. Terkejut cikgu Cina tu lari dia. Dulu kecil-kecil. Sekarang tak macam tu lah. Tak betul juga buat cepat paksa orang kan. Tapi dulu kecil tu semangat. Bukan buat-buat dia memang tiba-tiba kan. Tengah saya baca Quran hadis, ayah saya datang dekat saya. Bi, boleh tolong ayah tak? Boleh tak ajar ayah kenal Allah? Ajar ayah sembahyang. Saya nangis tak berhenti. Saya pun nangis. Saya pun pegang ayah saya. Saya pun bawa ambil wuduk. Dia nak sembahyang. Kami nangis sama-sama. Saya jadi imam, dia makmum. Sepanjang-sepanjang saya nangis. Bi, habis sembahyang. Allah maafkan ayah tak? Ayah begini. Ayah nak tahu tak siapa yang pilih ayah sembahyang kenal Allah? Kalau ayah nak tahu, bukan ibi, bukan mak. Yang pilih ayah hari ini dapat kenal Allah, dapat sembahyang, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang maha baik tu sedang menyaksikan ayah sekarang. Saya terus menangis tak berhenti. Itulah hari yang paling bahagia dalam hidup saya selama-lamanya. Dan sebab itu saya gembira dapat tengok orang datang pada Islam. Saya gembira. Saya suka nak tolong orang masuk Islam. Siapa nak belajar Islam, saya gembira nak tolong dia. Dia tak masuk Islam pun saya sayang. Agama apa dia pun saya sayang. Adik-beradik saya ada 6 orang bukan Islam. Saya sayang dia. Hari-hari saya doakan dia. Ada Buddha, ada Kristian, ada macam-macam agama. Tapi saya sayang dia dunia dan akhirat. Sampai saya mati dengan nyawa saya sayang keluarga saya. Tapi saya berusaha dan menangis berdoa setiap hari supaya mereka dapat kenal Tuhan yang sebenarnya. Sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan cerita-cerita, dia betul-betul terjadi. Semua tertulis dalam Quran, terjadi dalam dunia. Sains beritahu 100, 200, 300 tahun ni Islam tulis pasal semua sekali bumi, langit, bulan, manusia, kejadian hujan 1400 tahun yang lalu. Dia bukan cerita-cerita. Sebab Quran bukan orang yang cakap, bukan daripada manusia, daripada Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Jadi 70-80% Quran tentang dunia ini semua terbukti dengan jelas dengan sains yang terjadi hari ini. Jadi Allah telah beritahu 1400 tahun yang lalu. Untuk Islam ni bukan cerita-cerita, dia betul-betul sebenar-benar. Itu kita kena doakan semua orang supaya dapat Islam, dapat kenal Allah. Boleh semua sekali? Itu kita kena rasa sayang. Kita sebuah keluarga. Kena sentiasa bangunkan satu sama lain. Nasihat menasihati. Doakan malam-malam, doa nangis. Surah pertama turun kat Nabi, Iqra. Asas manusia jadi baik ilmu. Tuan-tuan kena rajin duduk majlis ilmu, menyampaikan ilmu. Kedua, Ya Ayyuhal Mudassir. Surah kedua turun kat Nabi, wahai orang berselimut, jangan malas. Bangun, wahai orang berselimut. Kum fa'anzir. Bangun, beri peringatan. Ini Nabi balik pada Gua Hira tu menggeletar. Takut lepas dapat surah Iqra tu sejuk. Berat, macam satu dunia lebih berat daripada gunung ganang tak sanggup tanggung. Nabi dah tanggung. Terbaring Nabi, letak selimut tutup.
Allah beritahu, ya ayuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang berselimut, kum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkan Tuhan kamu. Dan kat dunia ini berat bebanan. Tuan-tuan tengok keadaan anak muda, keadaan orang tua, lelaki, wanita, keadaan dunia, negara, sebagainya. Untuk tu jangan berselimut. Bangun dan beri peringatan. Apa peringatan yang patut kita ingatkan? Wa rabbaka fakabbir, besarkan Tuhan kamu. Bila hati manusia ada kebesaran Allah, dia tak menipu. Bila manusia ada kebesaran Allah, dia tak beri rasuah, tak makan rasuah. Orang yang ada kebesaran Allah, dia tak fitnah orang, tak mengumpat orang. Orang yang ada kebesaran Allah, dia tak hina mana-mana manusia. Orang yang ada kebesaran Allah, dia tidak jatuhkan mana-mana orang. Orang yang ada kebesaran Allah, dia tak berebut dunia. Orang yang ada kebesaran Allah, dia tak putus kehubungan dengan mak ayah, adik-beradik, silaturahim. Orang yang ada kebesaran Allah, dia akan jadi jujur amanah dalam hidup dia. Surah ketiga turun pada Nabi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Allah perintahkan kita semua bangun malam. Wahai orang berselimut, qumil laila illa qalila. Wahai orang berselimut, qumil laila, bangun waktu malam, illa qalila, melainkan sedikit. Malam nangis, doa. Ya Allah, saya sayang manusia, saya doa. Ya Allah beri hidayah. Malam-malam nangis pada Allah. Itu bagi masa sebelum subuh, bangun awal sikit, semain tahajud hari-hari.